Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama dengan keberkatan Maulidur Rasul ini untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal kebajikan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang budiman, yang beramal saleh sejati dan abadi. Marilah juga kita meninggalkan segala kemaksiatan dan kemungkaran yang ditegah dan dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang budiman lagi beriman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wajiblah ada segolongan dari kalangan kamu yang mengajak kepada kebaikan, ma'ruf dan mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mimbar pada hari ini akan berbicara tentang satu tajuk yang begitu besar maknanya, yang begitu besar artinya, yang memerlukan pengorbanan kita semua sebagai umat Islam yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah wahdatul fikr, wahdatul amaliyah, penyatuan pemikiran, kesatuan dalam tindakan. Dengan kata lain, kita harus menegakkan, memantapkan, mengukuhkan perpaduan ummah, khususnya umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 52, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 92, yang bermaksud sesungguhnya agama Islam itu adalah agama kamu, agama yang satu, dan wa ana rabbukum, akulah Tuhan kamu yang satu, fa'budun, maka sembahlah aku. Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat ini. Pentingnya kita faham bahawa kita diciptakan oleh Allah daripada satu umat, iaitulah Abul Insan, dari Nabi Adam alaihissalam. Maka kita diberikan agama yang satu, agama yang benar. Inna din indallah hal Islam, agama yang paling mulia iaitulah Islam. Dan Allah Rabbul Jalil adalah Tuhan kita yang Maha Esa. Maka tidak ada Tuhan lain yang selayaknya untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu dalil yang jelas, arahan daripada Allah yang menyatakan bahawa umat Islam harus bersatu padu, tidak ada pilihan lain. Kembali kepada Islam, kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damailah di antara mereka. Maka damaikanlah di antara mereka berdua. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat daripada Allah. Bukan sekadar kita disuruh bersatu, tetapi kita disuruh bersatu dengan sungguh-sungguhnya. Bihablillah wa'tasimu bihablillah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan sekiranya berlaku di kalangan masyarakat kita perkelahian, pergaduhan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka sekiranya kamu bertelingkah dalam segala perkara urusan kehidupan, faruddu ila Allah, kembalilah kepada Allah. Ini satu dalil yang menjelaskan betapa pentingnya kita dalam situasi apapun untuk bersatu dan berdamai di atas agama Allah. Dan itulah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang yang hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kehidupan kita kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa? Apa artinya kehidupan kita berkeluarga sekiranya kita tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu dalil yang kedua yang menyatakan pentingnya kita bersatu padu. Dalil yang ketiga di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila al-akhir. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Apa maknanya tali Allah? Ulama mentafsirkan tali Allah itu ialah agama Allah, yaknilah Islam. Apa sumber agama Allah? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah dalam nak membentuk urusan dunia, dalam nak membentuk perpaduan ummah, maka kita tidak ada cara lain. Kita mestilah menyatu padukan ummah atas dasar tali Allah, atas dasar agama Allah yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah kitab Allah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengajar kita dan Rasul memberikan peringatan kepada kita bahawa perpaduan yang harus kita bentuk, perpaduan yang harus kita terima ialah perpaduan yang menjadikan Islam gemilang dan terbilang. Sekiranya Islam selamat, semua bangsa di dunia ini akan selamat. Orang Melayu akan selamat, orang Cina akan selamat, orang India akan selamat seandainya Islam didaulatkan, diperkasakan dan dijadikan asas dalam perpaduan ummah. Perpaduan ummah bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar ideologi-ideologi, fahaman-fahaman yang direka cipta oleh manusia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi memperingatkan kita ketika ditanya oleh para sahabat, Nabi memberitahu tentang asabiyah. Mal asabiyah tu ya Rasulullah? Sebelum Nabi jawab apa itu asabiyah, Nabi memberitahu kepada para sahabat, laisa minni man da'a ila asabiyah, laisa minni man qatala ala asabiyah, laisa minni man mata ala asabiyah. Bukan dari kalangan umatku orang yang menyeru, berdakwah, mengajak kepada asabiyah. Bukan dari kalangan hamba-hambaku orang yang berjuang pada jalan asabiyah. Bukan dari kalangan hamba-hambaku orang yang mati dalam keadaan memperjuangkan asabiyah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal asabiyatu ya Rasulullah?"
Apakah itu yang asabiyah? Nabi menjawab, al-asabiyatu an tu'ina qaumaka 'ala zulmi. Engkau menolong bangsa engkau, engkau menolong kaum engkau, keluarga engkau, masyarakat engkau, an tu'ina qaumaka 'ala zulmi, atas melakukan kezaliman kepada orang lain. Inilah asabiyah. Islam mengajar kita bahawa keadilan bukan terletak kepada kaum, keadilan bukan terletak kepada fahaman ideologi manusia, tetapi keadilan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keadilan adalah datang daripada Islam yang kita anuti, yang kita yakini dan kita imani. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita menyeru kepada perpaduan ini, cabarannya tetap ada. Cabarannya tetap ada. Dalam kita mengajak kepada kebaikan, sudah tentu akan ada syaitan-syaitannya. Sudah tentu akan ada penghalangnya. Inilah mihnah, inilah cabaran yang disediakan oleh Allah untuk menguji kita. Seperti yang disebut di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Nak uji siapakah dari kalangan kamu yang terbaik amalannya. Maksudnya yang mukhlisina lahuddin, yang menjalani kehidupannya dengan penuh keikhlasan mencari redha Allah. Apakah cabarannya? Di dalam surah Al-An'am ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insana wal jins ila al-akhir. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh mereka dari kalangan musuh mereka syaitan-syaitan dari kalangan jin dan juga manusia. Bersedialah kita dalam nak melaksanakan kebaikan, dalam nak melaksanakan perpaduan, dalam nak menegakkan Islam, iqamatid din wa siyasatud dunyabi, tegakkan agama dan tadbir dunia dengannya. Sudah tentulah akan ada syaitan-syaitan yang cuba menghalangnya, yang akan menyerang dan akan menyesatkan orang-orang yang cuba kita nak bawa kembali kepada Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, kesan daripada kita tidak menerima perpaduan Islam, dengan kata lain, kesannya daripada kita tidak wa'tasimu bihablillah, kita tidak berpegang dengan tali Allah, wala tafarraqu, sedangkan kita berpecah belah. Apa kesannya? Kesannya disebut dalam surah Al-Anfal ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ati'ullaha wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu bercerai-berai, berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa pentingnya perpaduan? Sekiranya tidak ada perpaduan ummah di kalangan kita, perkara yang kita akan alami, impaknya ialah, kesannya ialah, semangat sebagai orang Islam akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan umat akan dihilangkan. Kita akan menjadi satu umat yang sangat lemah, yang boleh ditindas, yang boleh dizalimi oleh mana-mana bangsa pun di atas muka bumi ini. Kembalilah kepada Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah yang bertakwa di kalangan kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un 'aliim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تتقون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan sambutan Maulid Rasul ini, marilah sama-sama kita melahirkan rasa cinta kita, rasa kasih sayang yang sangat, dengan menghadiahkan kepada junjungan besar bersempena dengan keputeraan hari lahir baginda, dengan kita memperbanyakkan selawat, kerana percaya ataupun tidak, yakin ataupun tidak, pengorbanan Rasul dengan para sahabat yang mengorbankan air mata dan darah, sehingga kita pada hari ini dapat menikmati suatu nikmat yang begitu besar, iaitulah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak ada dijual beli, tuan-tuan. Nikmat yang tidak boleh didapati di mana-mana pasaraya. Nikmat yang harus dibajai, harus disubur, harus disirami, iaitulah nikmat iman yang kita mengharapkan agar nikmat iman dan Islam ini dapat dikekalkan kepada anak cucu kita dan generasi kita, insya-Allah. Begitu hebat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita menyahut firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله